kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 1113 atau 1113, masih lagi dalam bab tolak, bab talak. Okey, kita teruskan hari ini dengan membaca hadis 1113. Dan siapa yang nak baca, buka mic dia. Okey, silakan. Siapa nak baca? Silakan buka mic. Tahu tak buka mic tu yang merah tu. Mic tu tutup, buka. Ani Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala rada'a an ummatil qata'awan nisyan. Betul tak? Wa mastukrihu alaihi rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Qala Abu Hatim la yasbut. Itu dia. Itu tadi. Maknanya dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah gugurkan dari umatku dosa, kekeliruan dan lupa dan apa-apa yang mereka dipaksa mengerjakannya. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dan Hakim, dan berkata Abi Hatim tidak sabit. Okey, saya mak semula. Hadis 1113, catatkan hadis boleh dipakai. Matan, lafaz talak yang diucapkan kerana keliru atau lupa atau terpaksa tidak dianggap sebagai talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ada 3 perkara yang tidak dianggap dosa. Pertama dikatakan, Allah berfirman, ini mana hari Qudsi, mengenai tentang umat Nabi. Seandainya dia khotok ni tersalah, atau nisyan, lupa, atau ustukrihu, atau dipaksa. Jadi 3 perkara ini tidak dianggap sebagai dosa dan dia tidak dianggap dia jatuh talak. Baik, maksudnya seseorang yang berbuat dosa kerana keliru atau lupa, maka ia tidak dikenakan hukuman. Dan begitu juga dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dosa, maka ia pun tidak dapat dihukum. Sebenarnya, ada perbuatan dilakukan kerana keliru, tetapi tetap mendapatkan hukuman. Membunuh kerana keliru tetap dikenakan denda, dan orang yang solat lupa mengerjakan tahiyatul awal atau lupa mengenai penyempurnaan rakaatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi dan menambah rakaat yang kurang
yang tadinya kurang maka tambah. Ini menunjukkan bahawa tidak setiap kekeliruan atau kelupaan lepas dari hukuman. Sebab seseorang yang melakukan kesalahan kerana dipaksa oleh orang lain yang lebih kuat atau lebih berkuasa, maka ia dapat lepas daripada tanggungjawab ataupun dosa. Mana itu dipaksa. Ya, misal kata dipaksa suruh mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Isa, Allah, contohnya. Jadi kalau tak menyebut itu, maka akan diseksa. Maka dia pun sebutlah kalimah itu sedangkan hatinya tidak. Itu tidak apa. Tidak ada kesalahan. Bukan kerana kerelaan. Begitulah hal yang berkaitan kepada umat Nabi. Seandainya ia tersalah, terlupa ataupun dipaksa, ia tidak menjadikan satu dosa buat. Tapi ada yang kena bayar. Seperti dia membunuh tak sengaja, dia kena bayar diat. Contoh. Baik, hadis 1114. Silakan. Siapa nak baca? Yang lain pula. Buka mic ni. Mic tak buka. Okey, silakan siapa? Puan Senyum pun boleh baca. Okey, Puan Zaini teruskan. Maksudnya Tak, maksud tak payah baca. Maksud tak payah baca. Keterangan kena tempatnya. Keterangan tak payah baca. Tadi dah diterangkan. Hadis. 1114. Ani bani Abbasin qala. Iza haramam ra'atahu laisa bisyai. Wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, apabila seseorang haramkan isterinya, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Dan ia berkata, sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah SAW itu ikutan yang baik. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. 1114. Katakan hadis sah. Hadis sah. Matan, suami yang mengharamkan dirinya untuk bercampur dengan isterinya itu bukan talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Jadi maksud daripada di sini menerangkan katanya ada ujung hadis dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Demi sungguhnya adalah bagi kamu pada Rasul SAW itu adalah contoh yang baik. Artinya Rasul pernah juga mengharamkan dirinya daripada mencampuri isterinya. Artinya itu bukan talak. Seseorang suami yang mengharamkan dirinya untuk mencampuri isterinya atau yang disebut ilak. Ilak ni makna menjauh isteri. Maka sesungguhnya perbuatan itu tidak menjadikan perkahwinannya putus. Kerana Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak mendekati isterinya dalam hal itu. Tidak menyebabkan putusnya tali perkahwinan antara Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya. Itu maknanya pernah berlaku.
zaman Nabi, dan Nabi pernah lakukan demikian, ya, kerana ada sebab-sebab tertentu sehingga dia tidak mendekati isteri-isterinya. Itu maknanya Rasul pun pernah buat lakukan macam tu, artinya itu uswatun hasanah. Rasul itu adalah contoh yang baik. Baik, kita teruskan lagi 1115. Ya. Teruskan Puan Zaini, buka mic. Buka mic ya. Tak dengar. 115. Walimuslimin ani Ibni Abbas idza harama rajulun ra'atahu fahuwa yaminun yukaffiruha. Dan bagi Muslim dari Ibnu Abbas, apabila seseorang haramkan isterinya, maka yang demikian satu sumpah yang wajib ia beri kafarat kerananya. Ya. Baik, saya mak semula. Hadis 1115. Hadis sah. Matan, orang yang mengharamkan dirinya untuk bercampur dengan isterinya, itu merupakan satu sumpahan, bukan talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Letak nota bawah. Kifarahnya adalah kifarah sumpah. Kifarahnya adalah kifarah sumpah. Catatkan surah Al-Maidah ayat 89. Ya. Dia punya kifarahnya 1, memberi makan 10 orang miskin. Atau pakaian. Atau nombor 2, atau memerdekakan seorang hamba. 3, jika tidak dapati, puasa 3 hari. Maknanya, ini dikatakan kifarah dia. Dia ada 3 peringkat. Pertama, dia memberi makan 10 orang miskin. Tak ada makan pun boleh bagi pakaian 10 orang miskin. Ya, ataupun memerdekakan seorang hamba. Nombor 3 ni, kalau yang di atas tak ada, baru yang boleh yang nombor 3. Barang siapa tidak dapati, puasa 3 hari. 3 hari itu yang last sekali lah maknanya. Kalau tak dapat yang atas, baru puasa 3 hari. Ya. Ini bagi mereka yang dia bersumpah atau meninggalkan isterinya.
tidak mau mencampur isterinya, tak tahu berapa lama dia menghilangkan diri. Kalau dia balik, dia bukan cerai, ya, tapi kalau balik dia kena bayar kifarah ini. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-1116. Kalau tak ada yang nak baca, teruskan. Kami lagi baca. Okey, teruskan. Buka mic. Buka. Mic buka, mic. Ramzani mic buka. Tak keluar suara. Buka. Ha. An Aisyata nablatal jawani lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi min faqala laqad wuzu bi azim al-faqi bil ahlik rawahul Bukhari. Ya. Dari Aisyah bahawasanya anak perempuan Al-Jawn sekala dipersatukan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia hampir kepadanya, ia berkata, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Maka sabdanya, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Tuhan yang Maha Besar, kembalilah kepada keluargamu. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Ya. Baik, ya, saya mak semula. Hadis 1116, hadis sah. Matan, boleh mencerai isteri dengan lafaz kinayah. Kinayah. Ini dengan lafaz kinayah. Dan dianggap sebagai penceraian. Hukum mubah. Baik. Cerita ini, Rasulullah SAW ketika mendengar bahawa putri Ja'un, ya, anak perempuan Ja'un ni, bila Rasul, ya, sudah dikahwinkan dengannya, lalu Rasul datangi dia dan, ya, putri Ja'un ni mengatakan bahasa a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Engkau ni maknanya daripada Nabi. Ya. Jadi Nabi, ya, katakan, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung. Kerana itu pulanglah kamu kepada keluargamu. Bahasa pulanglah kamu kepada keluargamu itu namanya talak yang berbentuk kinayah. Kinayah ni kias. Ya. Berbentuk kias. Jadi Nabi gunakan bahasa, kalau macam tu, ya, baliklah kepada keluargamu. Jadi ibaratnya begini, ya. Seorang perempuan ini dijodohkan dengan Nabi. Mungkin ayahnya suka tapi dia tidak suka. Maka bila ia sudah dikahwinkan oleh walinya dan Nabi pun, ya, mendekati dia benar-benar tidak hendak kepada Nabi. Dia tidak minat kepada Nabi sehingga dia mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Dia tak senang dengan Nabi. Ya. Maknanya, ya, dia tak nak Nabi. Maknanya bukanlah dia tak ikut sunnah Nabi,
tapi dia tak nak Nabi. Jadi Nabi dengan sukarela, ya, dia tidak memaksa apapun sebab dia tak nak. Kalau macam tu, ya baliklah ke rumah keluargamu. Itu bahasa apa? Kinayah. Jadi ia juga termasuk dalam maksud cerai. Jadi Nabi ceraikan dia. Ini cerita putri Ja'un, ya, atau anak perempuan Ja'un. Baik, ya. Hadis selanjutnya. Boleh baca, buka mic. An Jabir qala Okay. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da dhanika wala isqa illa ba'da min rawahu Abu Ya'la wa sahhahahu Hakim wa huwa ma'lul. Dari Jabir ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada talak melainkan sesudah nikah dan tidak ada pemerdekaan melainkan sesudah dimiliki. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahkan dia oleh Hakim dan iaitu ma'lul. Lagi satu. 118 Ustaz. Okay. Wa akhraja Banu Majah anil Miswar wa riba ni mahramata mithlah. Mahramata mithlah. Wa isnaduhu hasan. Lakinahu ma'lulun aidha. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Al-Miswar bin Mahrama seperti itu juga, dan isnadnya hasan tetapi ma'lul juga. Ya. 1119 sekali kan? Baca mana tak apa? Baca mana? Bacanya dari Amar bin Su'aib. Dari Amar bin Su'aib, dari bapanya, dari datuknya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada nazar bagi anak Adam di barang ia tidak miliki, dan tidak ada pemerdekaan baginya pada hamba yang ia tidak miliki, dan tidak ada talak baginya pada perempuan yang ia tidak miliki. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan ia sahkan dia dan diriwayatkan dari Bukhari bahawasanya hadis itu yang paling sah di antara hadis-hadis yang datang di dalam urusan itu. Okey, ya. Catatkan hadis 1117 1118 sekali kan ni? 1119. Tiga hadis ni satu hukum. Hadis sah. Matan taklid talak. Taklid talak boleh di dalam sesudah terjadi perkahwinan. Hukum mubah. Jadi begitulah. Dikatakan talak, mesti dah nikah. Dia nak memerdekakan hamba, mestilah hamba itu sudah dimiliki. Ya. Barulah boleh dia merdekakan hamba. Ya. Jadi dia belum menikah, mana boleh menceraikan. Cerai itu setelah dia menikah. Ya.
Begitu juga dengan nazar. Ya, dengan nazar. Kata tidak ada nazar bagi seorang pada apa yang tidak ia miliki. Maknanya ya, dia tidak miliki untuk dia nazarkan. Ya. Jadi ya itu tak logik lah. Ya. Aku bernazar nak menyembelih 50 ekor lembu. Itu mengarut lah. Ya. Sedangkan dia tidak miliki seekor pun. Ya. Jadi itu yang dimasukkan di situ. Baik ya, kita teruskan hadis yang akhir untuk bab talak ini, yaitu 1120. Silakan yang Puan Rosnawi kita lihat. Okey, silakan. Nak baca tak? Okey ya. Saya tak akan saya jemput. An Anishatta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mufi'al qalamu an talatah aninna imi hatta yastayqizo wa anis saghir hatta yakbur wa anil Majnun. Ya apa? Ya Majnun. Hatta yaqil au yufiq wa rawahu Ahmad. Matikan dia Ahmad, nama orang. Ahmad. Macam tu. Wal arba'ah. Ahmad. Wa arba'ah illa Tirmizi. Ila Tirmizi. Nama orang wakaf-wakafkan di ujung ya. Wasahahul Hakim. Hakim itu nama orang. Wa akhrajahul Ibnu Hibban. Mana dia? Dari Aisyah, dari Nabi SAW, sabdanya, diangkat kolam dari tiga orang, dari orang yang tidur hingga ia sadar, dan dari anak kecil hingga besar, dan dari orang gila hingga ia sembuh. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmizi, dan disahkan dia oleh Hakim, dan dikeluarkan dia oleh Ibnu Hibban. Baik, cantikan ya untuk hadis yang akhir bab talak ini, iaitu hadis 1120. 1120 hadis sah. Matan: perkataan cerai yang diucapkan waktu tidur, tidak sedar, atau di waktu gila, tidak dianggap penceraian. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, simak semula. Hadis 1120 ini bukan sekadar untuk hal berkaitan cerai, tetapi dalam hukum-hukum lain juga terpakai. Ya, kata Nabi SAW, diangkat kalam. Diangkat kalam ni mana? Diangkat dosa pahala. Ditulis dosa pahala, yes, kepada 3 golongan ini. Pertama, anin naim, orang yang tidur, hatta yastayqizo, sehingga ia terjaga. Bukan hanya berkaitan talak, tetapi orang yang tidur
Contohnya dia tertidur, solat subuh sampai pukul 10 pagi. Terlampau letih, ya, terjaga 10 pagi. Baru dia apa? Sedar. Ya, dia tidak ada salah. Dia tidak ada dosa. Kerana itu, tak dosa. Jadi bila 10 pagi, dia terjaga, maka dia bangunlah. Dia ambil wuduk, solat subuh. Itulah subuh dia ketika itu. Bukan qada, bukan qada. Tapi itulah subuh dia. Jadi pukul 10 tu, 10 pagi, dia terus solat subuh. Itu adalah subuh dia. Sebab apa? Sebab dia tertidur. Itu dikatakan waktu tertidur, dia tidak tertulis dosa pahala. Sehingga dia terjaga. Begitu juga, dia mengigau menceraikan isteri. Sama juga, tidak dikira. Kerana dia mengigau dalam tidur. Okey. Yang kedua, wanita saghir hatta yakbura. Dan orang anak kecil. Sehingga ia besar. Besar di mana sehingga ia balik. Ya. Anak kecil tidak dikira dosa pahala. Sehingga dia balik. Atau dewasa. Bila dia balik, maknanya baru dikira dosa pahala buat seseorang itu. Ya, ketika dia kecil, ya, tidak dikira. Itu. Begitu juga wa'anil majnun. Dan orang yang gila. Orang yang gila hatta ya'qila au yufiqah. Sehingga ia berakal. Ya'qila berkaitan akal. Sehingga ia berakal. Au yufiqah atau ia sembuh. Orang gila ni tak berakal ketika dia gila. Ya, jadi kalau dia menceraikan, ketika gila pun tidak jatuh talaknya. Ataupun dia punya solatnya, dia tidak dikira dosa. Sebab ketika itu, dia dalam keadaan tidak sedarkan diri. Contohnya, dia pitam. Ya, dia pitam, 3 hari pitam. Contohnya. Dia tidak dikira sebagai, tidak diangkat kalamnya. Ya. Sehingga diangkat kalanya sehingga dia sedar. Dia sedar. Dia sembuh daripada pitamnya tadi ataupun daripada dia gilanya tadi. Ini di sini perlu diambil note menerangkan 3 kalam, tiga orang yang akan ditulis dosa pahala. 3 orang yang ditulis dosa pahala. Ini 3 perlu diambil catatan lah. Ya. Satu lagi tadi ada satu lagi yang perlu diambil catatan, iaitu hadis 1113. Ya. 1113. Ini juga perlu diambil catatan. Yang mana Allah tidak mengira kesalahan kalau orang itu tersalah ataupun terlupa ataupun dipaksa. Itu hadis 1113. Dengan hadis 1120. Itu dasar hukum. Demikian. Allah bagi keringanan kepada umat Muhammad ini. Maka tamatlah bab yang disebut sebagai bab talak. Sekarang ini kita masuk babur roja'ati. Babur roja'ati. Catatkan babur roja'ati. Apa maknanya bab rujuk? Roja'ati mana rujuk? Baik, sebelum kita teruskan baca hadis berkaitan dengan rujuk ini, catatkan pengertian. Rujuk ialah kembali kepada isteri yang telah dicerai
biasanya kembali kepada isteri sebelum masa iddahnya habis. Sebelum masa iddahnya habis. Baik, siapa nak baca? Kak Yati boleh dengar tak? Boleh tak baca? Tak pandai nak apa lah Ustaz. Nak connectkan apa tu yang hilang-hilang tadi tu dah cuba. Dah okey dah. Dah okey Aku dah. balik. Tak nak. Tak berani nak tekan-tekan. Tak, sekarang dah dengar. Dengar. Hmm. Boleh baca? Hadis 1121. Bismillahirrahmanirrahim. An Imrana bni Husainin annahu su'ila anir rujuli yutalliqu thumma yuraji'u wala yushhid Faqala ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha rawahu Abu Dawud. Hakadha mawqufan wa sanaduhu sahih. Okey. Maknanya dari Imran bin Husain bahawasanya dia ditanya dari hal seseorang mencerai isterinya, kemudian merujuk tetapi tidak mengadakan saksi. Maka ia jawab, adakanlah saksi pada mentalaknya dan pada merujuknya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud, itu dengan mauquf dan sanad sahih. Okey, satu lagi. 1122. 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajahul Baihaqi bilafzi anna Imran nabna Husainin su'ila amman raja'am ra'atahu wa lam yushhid wa qala fi ghairi sunnah fal yushhidil wal yushhidil wazada Tabarani fi riwayatin wa yastaghfirullah, dan dikeluarkannya dia oleh Baihaqi dengan lafaz bahawasanya Imran bin Husain ditanya tentang orang yang merujuk isterinya tetapi tidak mengadakan saksi. Maka dia jawab, tidak menurut sunnah, hendaklah ia adakan saksi sekarang. Dan ditambah oleh Tabarani pada satu riwayat, dan hendaklah ia minta ampun kepada Allah. Okey, satu lagi. Habiskan tajuk ni. Yang bawah ni An-Ibni ni. Bismillahirrahmanirrahim. An-Ibni Umar annahu lamma talaqam ra'atahu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu wa la yurajiha. Munafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar bahwasanya tak kala ia cerai isterinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar, suruhlah dia rujuk kepadanya. Okey. Catatkan hadis bab rajaati, bab rujuk. Hadis 1121 dengan 1122, satu hukum ya. 1121, 1122, satu hukum. Iaitu hadis boleh dipakai. Matan, mentalak dan merujuk harus ada saksinya. Hukum sebagai satu ketentuan.
eloklah ada saksi. Kenapa? Sebab kadang di antara mereka bermain-main dengan talak ini. Jadi kalau ada saksi, saksi itu boleh jadikan sebagai sebagai saksi penceraiannya. Sebab kadang kita ada dengar lelaki ini terkadang ada setengah lelaki itu dia menceraikan isterinya, dan ditanya kata isteri dia dah 10 kali dah diceraikan tapi masih bersama lagi. Jadi mereka ni mempermain-mainkan. Baik, sebab itulah perlu adanya saksi kalau mereka yang mempermain-mainkan ini. Dan hadis, catatkan hadis 1123. Hadis 1123 hadis sah. Ibnu Umar, matan. Ibnu Umar kembali kepada isterinya tanpa saksi kerana penceraian Ibnu Umar dengan isterinya tidak sah. Bracket, kerana dalam keadaan haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, cerita Ibnu Umar ni, dia menceraikan isterinya. Kemudian Nabi kata balik semula. Kembali semula. Kenapa Nabi katakan demikian? Sebab dia menceraikan ketika itu isterinya dalam keadaan haid. Rupanya dalam segi hukum, kalau bercerai, isteri hendaklah dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan haid, dia punya talak tidak sah. Sebab itu bila di mahkamah syariah berkaitan dengan talak ini, maka hakim akan bertanya kepada pihak perempuan, adakah kamu dalam keadaan suci ketika suami kamu mentalak kamu? Kata isteri, ya. Mana hakim jatuhkan satu talak. Tapi seandainya dia kata, ketika itu saya dalam keadaan haid, maka hakim kata, kembalilah kamu semula. Sebab talakmu tidak sah. Sekiranya sudah suci, suami tega nak menceraikan juga, maka talak yang kedua itu sah. Sebab isteri tengah suci. Sebab itu dalam keadaan mengandung, berlaku penceraian, sah. Sebab keadaan mengandung tu isteri sentiasa dalam suci. Jadi itu yang dikatakan dalam hadis ini, tidak sah talak kalau seandainya isteri dalam keadaan tidak suci. Baik, yang bawah ni panjang lagi dia punya kisahnya, iaitu bab ilah, bab zihar, bab kifarah. Itu kita tangguhkan, insyaAllah akan datang kita boleh mulakan dengan bab ini. Dan kita punya kuliah hadis ni sebulan sekali, setiap awal bulan kita mulakan dengan kuliah hadis ini. Banyak perkara kita tak tahu dalam segi hukum-hukum. Sebab itu kita mesti perlu memahami hadis ini. Baik, sampai situ dulu. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita.
Dan kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim.